Aku yang berani. Kisah ini adalah kisah benar yang terjadi dalam lipatan memoriku pada 26 tahun yang lepas. Aku namakan diri aku Kasturi. Aku ada 5 orang sahabat baik. Kami berenam sama-sama sekelas dari peringkat pra-diploma lagi. Bila di peringkat diploma, kami ambil jurusan yang berbeza namun masih ditempatkan di kolej iaitu asrama yang sama. Kami bersahabat dengan baik sekali. Perwatakan kami tak sama. Aku dan Purut, bukan nama sebenar, agak tomboy. Aku ada 3 abang, jadi aku memang dari kecil suka berpakaian macam abang-abang lah. Baju kurung hanya ada untuk dipakai pada majlis kenduri kendara ataupun hari raya je. Rambut aku memang sentiasa pendek dan kemas. Purut pula sama macam aku, rambut pendek ala-ala tomboy. Kenapa dia begitu, aku tak pernah ambil tahu. Lagi 4 orang sahabat aku pula, mereka memang ayu, sentiasa berbaju kurung ataupun blouse dan penuh dengan ciri-ciri kewanitaan. Namun begitu, walaupun aku ni tomboy, naluri kewanitaan aku tetap masih utuh dalam jiwa. Nafsu aku tak sungsang. Sumpah demi Allah. Kalau tidak, masakan aku juga terkenal dengan julukan playgirl di kalangan teman-temanku. Kisahnya bermula begini. Pada semester kelima, aku dikejutkan dengan berita yang sahabatku, Purut, adalah seorang yang les. Masa tu aku terpinga-pinga sebab aku tak percaya dengan khabar tersebut. Namun lepas aku ingat-ingat semula, memang ada. Beberapa percakapan ataupun perbualan yang Purut ucapkan berbaur sungsang. Pada aku, itu semua gurauan. Sehinggalah aku sendiri dapat bukti yang kukuh tentang perkara tersebut. Lepas fikir panjang dan berbincang dengan sahabat-sahabat aku yang lagi 4 orang, yang aku namakan Manis, Lemon, Nipis dan Bali, kami sepakat untuk berdepan dengan Purut serta menasihatinya agar pulang ke pangkal jalan. Tapi Purut menidakkan hal tersebut dan dia anggap kami yang salah faham serta menegaskan dia bukan macam tu. Alhamdulillah kami pun legalah dan berlapang dada serta menerima pengakuan tersebut. Kami sangkakan dia tak berkecil hati. Rupa-rupanya dalam diam dia merancang sesuatu. Dan yang paling aku geram, dia seolah-olah saja menunjukkan yang dia dan pasangannya iaitu adik angkat dia, Mandarin, adalah pasangan kekasih. Jadi aku, Manis, Bali, Lemon dan Nipis sepakat untuk membanteras perkara keji tersebut. Dalam kami berenam ni, aku yang paling berani. Berani bersuara dan berani ambil tindakan. Tapi, dalam kurungan tapi aku takut dengan hantu. Jadi kami sepakat untuk melaporkan perkara tersebut pada bahagian HEP, Hal Ehwal Agama. Aku naik ke pejabat agama tersebut seorang diri dan aku buat aduan pada salah seorang ustaz yang bertugas. Okay? Bila aduan dibuat, dah tentulah nama aku akan diambil sebagai nama pengadu dan nama Purut juga diambil untuk diberikan notis sesi soal jawab. Aku tawakal je pada Allah. Niatku adalah untuk selamatkan sahabatku Purut dari terus bergeluman dengan dosa. Namun di situ, akulah yang nampak jahat di kalangan Purut dan geng-geng les dia sebab aku yang mengadu kan. Sedangkan perkara tersebut telah dibincangkan dengan 4 orang lagi sahabat aku. Lepas sesi soal jawab tu berlangsung, kecoh pula satu kolej duk cakap pasal isu tu. Aku jadi pelik sebab benda tu kan rahsia. So macam mana satu kolej boleh tahu? Dan yang paling aku terkejut, aku pula dapat notis dari pejabat agama. So aku tak tunggu lama dan aku terus jumpa dengan ustaz tersebut. Rupa-rupanya, sewaktu sesi soal jawab Purut dengan ustaz tu, Purut juga mengadu hal yang sama pada ustaz tu. Kononnya aku pun sama macam dia. Aku hampir pitam waktu tu. Aku cuma cakap, terpulanglah pada ustaz untuk percaya pada siapa antara aku ataupun Purut. Aku minta supaya ustaz tersebut buat siasatan yang terperinci. Sebab aku tahu apa je yang keluar daripada mulut aku, adakah ustaz tu akan percaya pada aku. Aku terpaksa bertahan di kolej walaupun pada waktu itu satu kolej memandang serong pada aku. Hanya sahabat-sahabat aku yang 4 orang tadilah. Itu saja yang tahu cerita sebenar dan hanya mereka lah yang mempertahankan aku dan menguatkan semangat aku untuk terus bertahan dan bersabar. Aku pun tak faham bagaimana mereka yang lain terlalu mempercayai si Purut ni. Rupanya ustaz di pejabat agama tadi ada juga buat siasatan dan barulah aku tahu yang pasangan Purut iaitu Mandarin adalah merupakan adik bongsu kepada salah seorang ketua pensyarah dan Mandarin telah mengadu pada abangnya tentang hal ini. Kononnya dia difitnah. Jadi abangnya pun marahlah dan ingin bawa perkara ni ke tengah. Semua kami yang terlibat telah dipanggil oleh abang si Mandarin ni bersama dengan wakil dari pihak pejabat agama untuk sesi soal jawab sebelum abang dia bawa aku pergi ke pihak atasan. Mungkin untuk pendakwaan kerana memfitnah adiknya. Sahabat aku yang berempat tadi amatlah bimbang sebab kes ni jadi makin serius. Aku faham keadaan mereka. Mereka takut jika dipersalahkan. Mereka takut jika nama mereka dipetik sekaligus segala kemudahan asrama ditarik balik. Jadi aku pun menenangkan mereka. Aku kata,
biar aku seorang yang pergi mewakili diri sendiri ke sesi perjumpaan tersebut. Dan aku janji yang aku tidak akan petik nama mereka. Aku yakin dengan satu perkara, doa orang teraniaya tiada hijab dengan Allah. Dan tiba masanya aku pun ambil wuduk, aku bersiap untuk perjumpaan itu. Aku pun ambil senaskah Al-Quran dan aku peluk sambil berjalan keluar. Sahabat aku yang berempat itu hanya diam 1000 bahasa. Aku faham mereka kasihankan aku sebab mereka tak dapat menemani aku. Dari kejauhan aku lihat ada beberapa orang lelaki dan perempuan yang keluar dari kereta mewah. Mereka menuju ke bilik yang telah ditetapkan untuk perjumpaan tersebut. Di luar bilik itu, Purut dan Mandarin sudah menunggu. Dalam bilik itu terdapat ramai pelajar yang dah menunggu. Bukan aku yang lewat, tapi mereka yang datang awal. Semua mereka berpihak pada Purut. Jelas sekali memang hanya aku yang mewakili diri aku sendiri. Aku ambil tempat di satu sudut, aku seorang saja di situ. Pensyarah itu datang bersama dengan isterinya yang juga merupakan pensyarah dekat situ dan bersama beberapa orang wakil dari pejabat agama bahagian HCP. Sesi soal jawab pun bermula. Pada mulanya, bertubi-tubi pensyarah itu memarahi aku kerana sewenang-wenangnya aku fitnah si Mandarin ni. Aku diam, aku biarkan dilepaskan kemarahannya. Aku hanya senyum dan peluk Al-Quran dengan erat. Aku dapat rasa betapa puasnya hati Purut dan Mandarin setelah aku dimarah teruk oleh pensyarah tersebut. Tiba-tiba kedengaran ada orang ketuk pintu dan memberi salam. Rupa-rupanya sahabat aku yang berempat itu datang. Mereka minta izin untuk masuk dan mereka duduk dekat sebelah aku sebagai tanda mereka berpihak pada aku. Tibalah masa pensyarah tu ajukan soalan pada aku. Dia tanya sama ada aku nak minta maaf ke ataupun aku nak teruskan dengan tuduhan itu. Dan tanpa berlengah aku terus kata, saya hanya mahu bersumpah dengan nama Allah sambil menjunjung Al-Quran. Dan pensyarah tu terdiam seketika. Mungkin dia tak sangka hanya itu yang aku ungkapkan. Kemudian pensyarah tu bagilah penjelasan mengenai akibat dari sumpah tersebut. Katanya jika bersumpah dengan nama Allah tetapi berbohong, maka yang bersumpah tu akan ditimpa bencana. Dan beliau juga menceritakan beberapa contoh tentang orang yang bersumpah tapi berbohong. Bencana akan terus menimpa pada pembohong yang bersumpah dengan nama Allah sambil menjunjung Al-Quran. Aku akur sebab aku tak perlu takut. Sebaliknya, Purut dan Mandarin dah kelihatan seperti tak senang duduk. Mungkin pensyarah tu nampak ketenangan aku, lantas dia pun ajukan soalan pada adiknya dulu. Apakah benar kalian tak pernah melakukan perbuatan terkutuk tu? Sanggup ke kalian bersumpah sambil junjung Al-Quran? Purut dan Mandarin hanya diamkan diri. Mereka saling pandang memandang antara satu sama lain. Namun tiada satu perkataan pun yang terungkap. Abang si Mandarin pula menjadi bertambah gusar. Beliau memandang tepat pada adik bongsunya dan tanya lagi. Pernah atau tidak kalian melakukan hubungan telaran tersebut? Dengan nada yang agak tinggi. Dan Mandarin dalam keterpaksaan menjawab dengan agak gugup. Pernah sekali. Bila? Abangnya tanya lagi. Sewaktu Purut ikut adik balik ke rumah pada cuti Sabtu Ahad. Purut diam je dan mula menundukkan mukanya. Pensyarah tu menghela nafas agak panjang seolah-olah terkejut sangat dengan pengakuan adiknya. Dan lepas dari pengakuan tu, bertubi-tubi pula nasihat berbaur kemarahan yang dilemparkan oleh pensyarah tu pada Mandarin dan Purut. Aku bersyukur kerana tanpa perlu mempertahankan diri, segalanya terjawab dengan sendiri. Tanpa perlu kubuktikan apa-apa, tirai kebenaran tersingkap dengan sendiri. Semuanya adalah dengan izin Allah. Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Adil. Lepas dari peristiwa tersebut, nama aku kembali jernih. Nama aku disebut-sebut di bibir pelajar lain dan Purut dan Mandarin telah dibuang kolej. Aku tidak melihat kelibat Purut lagi selepas itu di fakulti. Seandainya Purut tidak mengambil tindakan nekat menuduh aku sama seperti dia dan menerima nasihat aku bersama 4 lagi sahabat kami, aku yakin pasti semua ni tak terjadi. Pasti Purut tidak dibuang kolej. Tapi apakan daya, nasi dah jadi bubur kan? Aku turut bersedih kerana sahabat aku Purut dibuang kolej. Persahabatan kami juga musnah kerana keegoan dia. Namun begitu, dia tetap menghabiskan pengajian dengan cemerlang. Alhamdulillah. Aku sentiasa doakan agar persahabatan kami akan kembali terjalin satu masa nanti. Dan kini aku juga dapat kabar bahawa Purut pun dah berumah tangga, dah dikurniakan dengan anak-anak yang comel dan hidupnya berjaya. Syukur pada Allah. Dan aku pula meneruskan kehidupan seperti biasa dan bertambah yakin bahawa jika kita di pihak yang benar, tiada apa pun yang perlu kita takutkan walaupun tiada siapa pun yang berpihak pada kita. Walaupun tiada siapa yang mempercayai kita. Aku amat yakin dengan janji-janji Allah SWT. Jika kita benar, secara automatik kita akan jadi berani dalam menghadapi apa jua kemungkinan dalam hidup ni. Kisah ini adalah benar-benar terjadi dalam hidup aku lebih kurang 26 tahun yang lepas. Dan sehingga kini, aku, Bali, Manis, Lemon dan Nipis masih bersahabat baik walaupun kami tinggal berjauhan antara satu sama lain. Cerita dari Kasturi bukan nama sebenar.